Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini hebat. Zahid akhirnya bersuara berkait dengan peletakan jawatan pengunduran Rafizi daripada Jemaah Menteri. Apa reaksi Zahid Hamidi? Agak-agak dia tolak atau dia terima peletakan jawatan itu. Kan kita tahu Zahid Hamidi ialah timbalan Perdana Menteri. Dalam memilih calon ataupun memilih kabinet baharu kalau ada rombakan, pastilah timbalan Perdana Menteri akan memainkan peranan yang besar juga. Kerana beliau ialah orang kedua memimpin negara ini selain Anwar Ibrahim dan seorang lagi timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Saudara, apa agak-agaknya implikasi peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi ini terhadap Barisan Nasional? Adakah dengan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini memberikan tonik baru kepada UMNO, Barisan Nasional untuk menjadi dominan semula dalam dunia politik Malaysia? Adakah komen Zahid Hamidi yang dia lontarkan ini ada kaitan dengan kegembiraan atau ada kaitan dengan apa yang dikatakan mahu jadi dominasi politik Malaysia itu? Sebab kita pun tahu, ketika Rafizi Ramli mengambil cuti pada tahun 2021, cuti panjangnya itu, Pakatan Harapan pada waktu itu seakan-akan hilang arah dan tujuan. Mati dan tidak kemana-mana. Lesu, kempennya lesu, menjawab tohmahan daripada musuh politik jadi lesu, hampir semuanya jadi lesu. Kamu masih ingat lagi ketika berlakunya langkah Sheraton? Apa yang berlaku? Lesu semuanya. Sebab tiada Rafizi Ramli sebagai tentera. Tapi selepas kehadiran Rafizi, akhirnya Pakatan Harapan bangkit semula menjadi aktif dan proaktif. Dinamik, progresif. Jadi, adakah dengan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini memberikan sinar baru kepada UMNO? Kerana kata Zahid Hamidi, pengunduran Rafizi, Nik Nazmi tindakan berprinsip. Maknanya, Zahid Hamidi sedang menunjukkan secara tersiratnya dia menyokong akan pengunduran Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Timbalan Perdana Menteri berkata, keputusan dibuat Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad itu perlu dihormati. Wah, Anwar Ibrahim belum lagi bagi komen dia terima atau tidak peletakan jawatan itu kerana kata Anwar Ibrahim, pemakluman akan diberikan menyusul selepas mereka bercuti. Zahid Hamidi sudah bersuara. Dia kata perlu dihormati keputusan itu. Maksudnya dia terimalah kan. Keputusan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli serta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad meletak jawatan daripada Jemaah Menteri adalah satu tindakan berprinsip dan perlu dihormati. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata, Rafizi dan Nik Nazmi telah memberi sumbangan yang berkesan serta mendukung semua keputusan kerajaan. Kata Zahid, mereka berprinsip, itulah janji mereka untuk letak jawatan sekiranya tewas dalam pemilihan PKR dan kita menghormati pendirian itu, katanya lagi. Biarpun kita tidak campur dalam urusan dalaman parti, namun bagi pihak rakan-rakan dalam kabinet, saya merasakan bahawa selama ini mereka telah menyumbang dengan cukup berkesan dan mereka secara kolektif mendukung semua keputusan yang telah ditetapkan Jemaah Menteri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan rakaman konsert Desaku Mendunia. Zahid juga berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempunyai kuasa mutlak untuk melantik pengganti daripada Parti Keadilan bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Pemimpin datang dan pergi, begitu juga menteri. Perdana Menteri akan memilih orang yang terbaik daripada parti berkenaan untuk berada dalam Jemaah Menteri, katanya. Terdahulu, Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan peletakan jawatan. Rafizi gagal mempertahankan jawatannya sebagai timbalan Presiden PKR selepas tewas kepada Nurul Izzah. Pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan Anwar telah menerima permohonan cuti dan pengunduran sebagai anggota Jemaah Menteri daripada Rafizi dan Nik Nazmi. Menurut PMO,
Perdana Menteri bersetuju meluluskan permohonan cuti kedua-duanya dan sebarang keputusan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Berapa jam selepas Rafizi Ramli letak jawatan, rupa-rupanya ini yang berlaku. Sedih, mengecewakan. Manakan tidak sedih dan mengecewakan? Penganalisis politik menyatakan Rafizi tak dapat bezakan hal politik dan khidmat kepada negara. Benarkah Rafizi tidak dapat membezakan hal politik dan khidmat kepada negara? Bolehkah dipisahkan politik dengan khidmat negara ini? Inilah yang menjadi tanda tanya ramai. Siapa penganalisis yang kata ini? Tiada satu perkara pun dalam perlembagaan menyatakan anggota jemaah menteri mesti memegang jawatan dalam parti, kata penganalisis. Tetapi ramai netizen kata itu perlembagaan. Tetapi secara prinsip dan prinsipnya PKR adalah parti yang berbeza dari segi ideologi dan pelaksanaannya, kata para penyokong PKR. Penganalisis sudah menjangkakan pelantikan jawatan Rafizi Ramli yang dilihat tidak dapat membezakan hal politik dan berkhidmat kepada negara. Taufik Yakub dari Universiti Malaya berkata, tiada satu perkara pun dalam perlembagaan menyatakan anggota jemaah menteri mesti memegang jawatan dalam parti. Betul lah kan? Buat apa ada jawatan dalam parti baru boleh memegang jawatan menteri? Dan ada juga sebenarnya berlaku lah, kita lihat daripada pengamatan dan daripada analisis saya, ramai juga pemimpin-pemimpin parti ini sebenarnya yang boleh memimpin parti tapi tak boleh memimpin negara. Dia presiden, dia setiausaha, dia timbalan setiausaha dan macam-macam lagi lah jawatannya di parti, tapi belum tentu dia boleh memimpin dalam kementerian dalam negara. Takut-takut nanti pimpinannya mengajar itik berenang, mengajar ketam, berjalan luruslah pula. Macam itulah lebih kurang kan. Kata penganalisis ini, maka apa yang dilakukan Rafizi ini lebih kepada kekecewaan dan tidak mencerminkan jiwa besar sebagai seorang pemimpin, katanya lagi. Ketika mengumumkan peletakan jawatan Menteri Ekonomi, Rafizi berkata, beliau menyertai politik untuk membudayakan politik baharu, berteraskan kebertanggungjawaban dan mandat rakyat. Menurut ahli Parlimen Pandan itu, kekalahannya dalam pemilihan PKR pada 23 Mei lalu bermakna beliau tidak lagi mempunyai mandat daripada parti sendiri. Surat peletakan jawatan sudah diserahkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan peletakan jawatan itu berkuat kuasa 17 Jun. Walau bagaimanapun, belum ada lagi penerimaan secara rasmi peletakan jawatan Rafizi Ramli dan Nik Nazmi tersebut. Anwar kata dia masih lagi belum berfikir nak buat macam mana, dan lebih penting lagi, Anwar kata biar dulu mereka bercuti. Tak boleh tukar kalau masih bercuti. Taufik menyifatkan peletakan jawatan itu sebagai tindakan berani tetapi tidak bertanggung jawab. Negara kini berhadapan dengan pelbagai kemelut dunia dan sedang memulihkan ekonomi negara. Tetapi tindakan Rafizi ini tidak mencerminkan beliau adalah pemimpin yang cekal untuk berkhidmat kepada negara, katanya. Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Inisiatif Pendapatan Rakyat, Pangkalan Data Utama dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura antara beberapa perkara yang digerakkan ketika Rafizi memegang portfolio ekonomi. Meskipun dengan inisiatif sedemikian, pemilihan parti baru-baru ini menyaksikan Rafizi tewas dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR di tangan Nurul Izzah Anwar, yang dilihat calon pilihan dengan sokongan lebih 200 daripada 222 PKR bahagian. Shah Rudin Awang Ahmad dari Universiti Malaysia Sabah percaya Rafizi akan mampu membina semula rangkaian sokongan menerusi NGO yang fokus pada isu dekat dengan rakyat.
PKR perlu bersedia untuk peranan Baharul Rafizi di luar jemaah menteri, di mana beliau boleh menjadi suara rakyat yang berpengaruh, katanya kepada FMT. Dengan sokongan rakyat lebih teguh, Rafizi mungkin boleh dilihat sebagai calon Perdana Menteri dalam tempo 5 hingga 10 tahun akan datang. Beberapa jam selepas pengumuman Rafizi, Nik Ahmad turut meletak jawatan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam kerana gagal mempertahankan jawatan Naib Presiden. Ahli Parlimen Setiawangsa itu berkata, surat letak jawatan sudah dihantar kepada Anwar dan akan berkuat kuasa 4 Julai. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tarik rombakan Kabinet Anwar Ibrahim mula menjadi spekulasi. Tapi ini jawaban daripada Anwar Ibrahim berkait dengan rombakan kabinet. Kata Anwar Ibrahim, saya belum fikir rombakan kabinet sebab Rafizi Nik Nazmi sedang bercuti. Okeylah, itu jawapan Anwar Ibrahim. Tapi saya nak kongsi dengan anda semua satu dapatan daripada posting ini, iaitu membalas kepada ejekan, hinaan, kecaman daripada pihak pembangkang yang sekarang ini cuba untuk merosakkan PKR. Mereka cuba untuk mengejek dan memalukan PKR, terutamanya Anwar Ibrahim. Mereka kata, itulah pemilihan parti yang paling tak senonoh sekali, kata mereka. Tapi mereka lupa, mereka sedang meludah ke langit dan kena di muka sendiri. Ini sebenarnya pemilihan parti PKR bukanlah untuk mewujudkan ketidakstabilan, tetapi untuk menstabilkan parti itu. Bahkan pemilihan itu jauh lebih baik berbanding parti-parti yang lain. Patutlah rupanya ini ditakuti oleh parti-parti tersebut. Mereka tidak mempertandingkan pelbagai jawatan kerana mereka tahu mereka akan kalah. Mereka takut untuk kalah. Dalam budaya di PKR, siapa kalah, letak jawatan. Itu bagus. Ini barulah dikatakan integriti dan tanggung jawab. Tetapi ada orang tu dah hilang jawatan, hilang sokongan, masih juga tak nak letak jawatan. Bahkan dia pergi tutuplah pula parlimen. Kan? Okeylah, saya ingin kongsikan kepada anda semua. 4 buah parti yang tidak mempertandingkan jawatan-jawatan besar kerana takut sama ada berlaku goncangan, berlaku pergolakan dalaman, perpecahan ataupun takut untuk kalah. Paling teruk sekali takut kalah lah kan. Okeylah. Parti pertama yang pernah tidak mempertandingkan jawatan ialah Parti UMNO. Parti UMNO ketika itu dipimpin oleh presiden mereka, Timbalan Perdana Menteri sekarang, Zahid Hamidi. Ketika itu Zahid Hamidi tidak dilawan ataupun menang tanpa bertanding kerana jawatan presiden Parti UMNO tidak dipertandingkan. Bukan kerana tiada pencalonan ataupun bukan kerana menang tanpa bertanding, tetapi tidak dipertandingkan. Itu kamu kena faham. Berbanding dengan PKR, pemilihan baru-baru PKR, Anwar Ibrahim sebenarnya membuka persaingan menjadi presiden parti tersebut. Tetapi tiada yang bertanding. Anwar Ibrahim isi borang untuk mencalonkan dirinya. Tapi nampaknya tiada yang mahu bertanding merebut jawatan itu. Tapi parti UMNO, 2 jawatan tidak dipertandingkan, yaitu jawatan presiden dan timbalan presiden. Tak tahulah mereka dapat hidup, mereka akan kalah dalam pemilihan itukah, atau takut kalah, atau memang begitulah ceritanya. Yang paling teruk sekali ialah Parti PAS. Walau sekarang para penyokong PAS, Perikatan Nasional, sibuk nak mengeji, sibuk nak menghina, sibuk nak memburuk-burukkan parti PKR. Tapi mereka lupa PAS adalah parti yang tidak mempertandingkan 5 jawatan semasa pemilihannya. Bayangkan,
5 jawatan tidak dipertandingkan. Terpikir juga lah kan, kalaulah Hadi itu mempertandingkan jawatan presiden, agak-agak Hadi boleh menang kah? Agak ada Hadi ada lawan tak? Agak-agak ada yang mau mencadangkan diri melawan Hadi kah? Aku pikir ada yang akan berani menentang Hadi Awang. Tapi itulah, 5 jawatan ini tidak dipertandingkan. Tak tahulah, Anda tolonglah tulis dalam ruangan komen, agak-agak kenapa mereka tidak mempertandingkannya. Satu sajalah bagi saya, mereka takut kalah. Oke, ada satu lagi parti yang paling teruk lagi lah. Menurut catatan di Friends of Pakatan Harapan Facebook ini, rupa-rupanya jawatan Parti Bersatu, semua jawatan tidak dipertandingkan. Kenapa sampai macam tu? Betulkah semua jawatan untuk Parti Bersatu tidak dipertandingkan dalam pemilihan parti? Wah, ini kalau ini betul, ini paling lawak jenaka lah kan. Bagaimana pula tidak pemilihan? Semua takut kalah kah atau dah mulai hidu mereka akan kalah? Entahlah. Jadi kalau macam tu, siapa yang akan memilih kepimpinan? Takkanlah mereka akan terus-menerus berkuasa sampai selama-lamanya. Sampai kiamat nak memegang jawatan. Wah, ini paling luar biasa lah kan. Jadi bagi mereka yang menjadi penyokong Perikatan Nasional PAS, Bersatu dan juga UMNO, agak-agaklah tengok kiri kanan lah kata orang. Lihatlah kiri kanan sebelum mengecam, mengejek maupun menghina parti PKR, kerana rupa-rupanya hanya PKR yang berani mempertandingkan semua jawatan dalam parti itu. Dan yang lebih menggelikan hati kita ialah Parti Muda. Masih ingat Parti Muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq Syed Abdurrahman? Parti ini adalah parti yang kata paparan ini tidak pernah didengar bila masa jawatan dipertandingkan. Mungkin belum ada lagi lah pembubaran kah, belum ada lagi pemilihan kah, mungkin itu sebabnya. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini sudah disahkan bahwa Anwar Ibrahim belum lagi membuat rombakan kabinet, belum ada datanya karena Anwar kata dia belum fikir pun rombak kabinet. Kalau fikir pun belum, apalagi nak laut kata Anwar Ibrahim buat kan? Kamu pikir-pikirlah sendiri siapa agak-agaknya yang akan dicalonkan oleh Anwar Ibrahim menggantikan Rafizi, Nik Nazmi kalau betul Anwar Ibrahim menerima peletakan jawatan mereka. Karena ramai juga netizen sebenarnya, ramai juga penyokong PKR sebenarnya mengusurkan kepada Perdana Menteri supaya jawatan peletakan jawatan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini dibatalkan ataupun dipujuklah, jangan letak jawatan lah kan. Sebab sekarang ini pun kerajaan ini bukan lama lagi, tinggal 2 tahun saja bubar lagi, macam itulah. Lebih baik Rafizi teruskan dulu agenda yang sudah beliau mulakan, rancangan yang beliau sudah mulakan. Karena takut-takut nanti bila diberikan kepada orang lain, orang yang baru, takut pula lain jadinya. Lagi kurang macam itulah kan. Lagi pula siapa yang nak ganti? Kalau Nurul Izzah perlu menjadi senator dulu. Kalau dia jadi senator lantikan dan diberi terus jawatan, takutnya isu nepotisme akan lebih menjadi panas. Jadi dia perlu bertanding ahli parlimen baru boleh jadi menteri. Oke, itu dulu. Sekian, kita jumpa lagi.